بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua pada pagi ini di dalam majlis ilmu, majlis pengajian tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan, masih lagi perbincangan berkenaan dengan kalamullah, kalam Allah. Seingat saya pagi ini kita sambung kalam Allah adalah qadim. Kalam Allah adalah qadim. Wal Qur'anu kalamullah ta'ala fahuwa qadimun la kalamuhum. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام. وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق. فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. Al-Quran adalah kalam Allah, qadim, tidak seperti kalam mereka. Nabi Musa mendengar kalam Allah seperti yang difirmankan Allah. Dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Allah bersifat dengan sifat berkata-kata sejak azali. Sebelum dia berkata-kata dengan Musa alaihissalam, Allah bersifat dengan sifat mencipta sejak azali. Sebelum Allah menciptakan makhluk. Tiada sesuatu pun yang sepertinya. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa, dia berkata-kata dengan kalamnya yang merupakan sifat azali dirinya. Huraya. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, baginda benar-benar mendengar perbicaraan Allah kepadanya. Baginda mendengar kalam Allah itu secara hakiki dengan kedua-dua telinganya. Allah berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan itu dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Zat-Mu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku." Huraya. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu bersifat dengan sifat mencipta sejak azali, maka demikian pula, demikian juga sifat berkata-kata bagi Allah Jalla Jalaluh. Allah bersifat dengan sifat kalam sejak azali. Dia berbicara bila mana dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Nabi Adam di dalam syurga, dengan Nabi Musa di Tur Sina,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Mi'raj. Jadi kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ni kita sudah bincangkan berkenaan dengan kalam Allah, begitu juga dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat percakapan makhluk. Yang itu pun kita telah bincangkan sebelum ini. Bagi yang ada buku boleh tengok pada muka surat 32. Jadi di dalam tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu Imam Abu Hanifah menyebutkan di sini bahawasanya kalam Allah Al-Quran adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Dan Al-Quran itu bukan seperti kalam manusia. Jadi di dalam huraian, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengar perbicaraan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa dengar kalam Allah Subhanahu wa taala tu, dia memang dengar dengan telinga dia. Betul-betul dia dengar. Di dalam Al-Quran, mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa kallamallahu Musa taklima. Sebagaimana di dalam ayat, di dalam perbahasan sebelum ni kita dah jumpa ada berkenaan dengan ayat tersebut. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Musa taklima. Taklima tu sebagai taukid, menguat kata. Maknanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Betul-betul bercakap dengan Nabi Musa. Mana bukan Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada sesuatu yang lain dan seumpamanya, dan bukan Nabi Musa alaihi salam mendengar daripada sesuatu yang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar bercakap dan Nabi Musa alaihi salam benar-benar mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga kalau kita tengok di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut bila mana Nabi Musa alaihi salam datang pada ketika pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bercakap dengannya. Lalu Nabi Musa kata, "Arini anzur ilaik." Tunjukkan kepada aku untuk aku melihat kepada engkau. Allah Ta'ala jawab, engkau tidak akan dapat melihat aku. Maknanya berlaku muhawarah, berlaku percakapan antara Nabi Musa AS dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma percakapan tu macam mana bentuk dia? Macam mana bentuk dia? Macam mana kaifiat dia? Kaifiat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaifiat percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa, yang itu kita tak tahu. Kita tak boleh bayangkan kaifiat perbualan percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa. Yang tu kita tak boleh bayangkan. Kita tak pasti bagaimana bentuk percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. Dari segi bahasa ke apa ke, kita tahu. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemampuan kepada Nabi Musa untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Baik. Jadi yang tu telah kita bincangkan sebelum ni, berkenaan dengan apa bahasa dan seumpamanya, yang tu kita tak tahu. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tu sebenarnya bahasa apa? Saya ada baca, saya cuba cari balik, tak ingat, tak jumpa dah. Ada satu artikel
satu tulisan di dalam internet ni berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam tu ada perbincangan tentang bahasa dan antara yang dipetiknya iaitu yang dipetik dalam artikel tersebut iaitu kata-kata Presiden Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan, dia kata bahasa Allah Ta'ala ni adalah bahasa Ibrani, bahasa Israel, dia kata. Mana dia nak meninggikan, memuliakan bangsa Israel, bangsa dia lah, bangsa Yahudi. Jadi dia kata Allah Ta'ala berbicara dengan bahasa kita, bahasa Ibrani. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Jadi Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Nabi Musa bahasa dia bahasa Ibrani. Jadi bila Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, sudah semestinya Allah Ta'ala berbicara dengan bahasa Ibrani. Itu dia kata lagi. Itu maknanya kata-kata dia lah. Jadi mana di kalangan golongan Yahudi pun ada yang membicarakan dan dia mereka pun tahu berkenaan dengan perbualan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab Yahudi, Nasrani, mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, cuma mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dengan kita dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang itu cerita lain. Cuma nak ceritanya bila mana mereka tu ada kepercayaan kepada Allah, kepercayaan berkenaan dengan perbualan percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa, maka mereka membayangkan bahawa bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagaimana bahasa Nabi Musa alaihi salam. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat mencipta sejak azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tengok yang teks dia, teks asal Imam Abu Hanifah. Dia kata kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qadim, bukan seperti kalam mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menukilkan kalam Nabi Musa. Kalam Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran adalah kalam Allah. Nabi Musa bercakap. Begitu juga dengan yang lain, Fir'aun, malaikat, iblis bercakap. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Mereka semua bercakap. Mereka semua bercakap dengan Allah. Apa dipanggil burung hud-hud bercakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bercakap pula dengan dia. Lepas tu apa dipanggil Balqis berbicara dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bercakap dengan dia. Jadi semua itu dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan ketika mana kita baca Quran, kita baca kalam-kalam mereka semua. Kita baca kalam-kalam mereka semua tu, kita baca yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah. Adalah kalamullah. Bukan kalam Musa, bukan kalam malaikat, bukan kalam iblis, bukan. Tapi sebaliknya itu semua adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, yang tidak ada keserupaan dengan kalam makhluk. Jadi kalam kata-kata Nabi Musa seperti dalam ayat yang kita baca tadi, Rabbi arini anzur ilaik. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut Nabi Musa kata kepada dia, Tuhanku tunjukkan kepada aku. Aku nak tengok kepada engkau. Jadi yang terdapat di dalam Al-Quran, qala rabbi arini anzur ilaik,
yang tu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam Musa. Dan kalam Allah taala ni qadim. Kalam Allah taala ni sudah ada. Maknanya Allah taala sudah berbicara dengan kata-kata ini. Macam mana kaifiat dia tu, yang tu kita tak tahu. Kaifiat kata-kata kalam Allah Subhanahu wa taala, yang tu kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kata-kata Nabi Musa yang hadis. Kata-kata Nabi Musa kepada Allah taala itu hadis. Baru kemudian Allah taala berbicara dengan kata-kata ini ketika mana Nabi Musa tak ada lagi. Ketika mana Nabi Musa belum berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di azali dahulu. Tu kalau kita tengok sebelum ni pun saya dah sebutkan, mana Allah Subhanahu wa taala telah tentukan segala perkara ni 50,000 tahun sebelum Allah taala jadikan langit dan bumi. Dan saya telah sebutkan sebelum ini berkenaan dengan hadis perbantahan, perdebatan antara Nabi Musa AS dan Nabi Adam AS. Lalu Nabi Adam tanya Nabi Musa, ayat dalam Quran, mana tahu lah, ayat dalam Taurat pun ada juga ayat tu, dalam Quran pun ada juga, wa'asa Adam rabbahu faqawa. Nabi Adam tanya Nabi Musa, bilakah ayat tu, mana kamu dapati tak dalam Taurat, wa'asa Adam rabbahu faqawa? Cuma dalam Taurat tu bahasa Ibrani lah. Cuma dalam hadis tersebut lah, sebagaimana yang kita dapat di dalam Al-Quran. Nabi Musa kata tahu ada. Kamu tahu ke bila Allah Ta'ala tetapkan, tuliskan ayat tu di dalam Taurat, ada dalam Taurat tu. Bila ditetapkan oleh Allah Ta'ala? 40 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Mana semenjak azali. Semenjak azali. Jadi maknanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalam Allah Ta'ala yang kita baca daripada Al-Quran tu, itu adalah kalam Allah. Bukan kalam Nabi Musa. Bukan kalam malaikat, bukan kalam iblis, bukan. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala menukilkan kalam mereka, kalam makhluk-makhluk itu ketika mana mereka berbicara dengan Allah. Walaupun mereka belum lagi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika Allah Taala berbicara. Bahkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kalam makhluk yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang tu saya dah sebutkan sebelum ni, kalam makhluk yang terdapat di dalam Al-Quran ada lagi yang belum dilafazkan oleh makhluk itu. Itu seperti kalam yang akan diungkapkan oleh manusia di hari akhirat besok. Seperti wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun. Ayat di dalam surah Al-Kahfi. Saya pun tak terlintas tadi. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 49 ni, mana Allah Subhanahu wa taala sendiri, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Lalu dikemukakan kitab, buku catatan amalan di hari akhirat besok. Orang-orang yang bersalah, dia tengok dalam keadaan ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya, dan mereka berkata,
Orang yang bersalah tu berkata, ya wailatana, apa ni, celakanya kita. Apa punya kitab ni, apa punya buku ni, yang dia tidak meninggalkan sama ada yang kecil ataupun yang besar, kecuali dia catatkan di dalam buku catatan tersebut. Mana itu adalah nukilan, mana kita baca tu berkenaan dengan kata-kata orang yang bersalah di akhirat besok. Di akhirat besok mereka akan kata, mereka tak kata lagi. Sebab hari akhirat belum berlaku. Kan? Jadi apa yang kita baca di dalam Al-Quran tu, wa wudi'al kitabu ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghirah. Yang kita baca di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Kalamullah yang qadim. Bukan kalam mereka. Maknanya bukan kalam orang yang bersalah tu yang akan bercakap pada hari akhirat kelak. Cuma ia adalah merupakan kalam Allah menukilkan tentang kalam mereka. Kalam orang-orang yang bersalah itu. Menukilkan tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang bersalah. Jadi maknanya bila kita baca ayat tu, maka kita percaya ini adalah kalam Allah. Kalam Allah menceritakan tentang kata-kata orang yang bersalah di akhirat besok dengan kata-kata ini. Dengan kata-kata ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, sudah berkata-kata dengan kalam tersebut sebelum orang yang bersalah itu diciptakan di bumi ini, sebelum mereka dimatikan, sebelum mereka dibangkitkan balik, sebelum mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak, sebelum mereka diberikan buku catatan amalan, sebelum tu lagi. Ayat tu Allah Ta'ala dah kata dah. Allah Subhanahu wa ta'ala dah cerita dah perkara tersebut. Baik. Jadi ia sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mencipta. Sifat mencipta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qadim, pada azali. Walaupun sebelum itu Allah Ta'ala belum menciptakan apa-apa. Belum ada apa-apa makhluk lagi. Sifat mencipta Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran sebelum makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cakap dengan mereka, yang Allah Ta'ala bercakap dengan mereka tu ada lagi, sebelum ada lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dah sekali mana Imam Abu Hanifah kata, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, Allah bercakap dengan kalamnya yang qadim, yang merupakan sifat azali baginya. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemampuan kepada Nabi Musa AS pada ketika itu untuk mendengar kalam Allah Ta'ala itu, memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perkatakan itu dengan kalam dia yang qadim. Baik. Allah bersifat dengan sifat kalam sejak azali. Dia berbicara bila mana dia kehendaki dengan cara yang dia kehendaki. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk berbicara, maka Allah Ta'ala berbicara mengikut sebagaimana yang ia kehendaki. Dari segi kaifiat dia, dari segi bentuk dia macam mana, yang tu kita tak tahu. Yang tu kita tak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perkara tersebut. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Adam di dalam syurga, dengan Nabi Musa di Tur Sina, dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Mi'raj. Cuma kita percaya dari segi keimanan kita, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan semua ni, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah qadim. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan sifatnya pada azali.
sebagaimana dia mencipta. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala mencipta langit bumi selepas 50,000 tahun. Allah taala menentukan segala takdir, Allah taala menciptakan langit bumi dan sebagainya, menciptakan dengan sifat menciptanya pada azali, sifat menciptanya yang qadim. Jadi itulah berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebarang persoalan, saya pun tak tahu mungkin ada kemusykilan berkenaan dengan perkara ni. Kalau ada sebarang persoalan yang tu boleh kemukakan nanti di akhir kuliah nanti. Kita masuk kepada bab yang seterusnya. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluk. Wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqin ya'lamu la ka'ilmina wa yaqdiru la kaqudratina wa yara la karu'yatina. Dan semua sifat-sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Dia maha mengetahui tidak seperti pengetahuan kita. Dia maha berkuasa tidak seperti kuasa kita. Dia maha melihat tidaklah seperti penglihatan kita. Huraian. Allah Jalla Jalaluh mensabitkan secara ijmali akan kewujudan dirinya yang memulakan segala kejadian. Melalui Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jikalau mereka tidak mengenali sifat-sifat Allah secara mutlak, pasti mereka tidak akan sampai kepada ma'rifah rububiyah. Tanpa ma'rifah ini, manusia tidak mungkin dapat mendidik jiwanya menjadi jiwa yang tenang, yang layak masuk syurga. Sifat menunjukkan kepada kesempurnaan dan Allah mensabitkan kepada dirinya akan sifat-sifat. Ia mempunyai hakikatnya namun kaifiatnya tidak diketahui dan tidak dapat difikirkan dengan akal. Syekh Waliullah menyatakan, ilmu tauhid dan sifat hendaklah dijelaskan dengan cara yang dapat difahami oleh akal manusia secara tabi'inya, bukan cara yang terkunci lagi rumit. Jika tidak, hanya sedikit sahaja yang dapat memahaminya. Allah Jalla Jalaluh menjelaskan ilmu ini dengan cara mensabitkan bagi dirinya sifat-sifat yang mereka kenali dan digunakan di kalangan mereka seperti sifat hidup, mendengar, melihat, kudrat, iradat, kalam, murka, rahmat, memiliki dan sebagainya. Di samping itu Allah mensabitkan pada dirinya bahawa dia tidak menyerupai makhluknya pada sifat-sifat ini. Allah Jalla Jalaluh hidup tetapi tidak seperti hidup kita. Dia maha melihat tetapi tidak seperti kita melihat. Dia maha mendengar tetapi tidak seperti kita mendengar. Dia maha berkehendak tetapi tidak seperti kehendak kita. Tetapi tidak seperti kehendak manusia. Dia bersifat dengan berkata-kata tetapi tidak seperti berkata-katanya makhluk. Demikian sepatutnya difahami perbahasan tentang sifat. Kemudian ditafsirkan adamul mumatsalah, tiada yang serupa dengannya, dengan sesuatu yang mustahil dapat dicapai oleh manusia. Seperti dikatakan Allah mengetahui bilangan titisan hujan, bilangan pasir, bilangan daun, nafas makhluk, melihat semut di malam yang gelap, mendengar bisikan di bawah selimut di dalam rumah yang tertutup dan sebagainya. Ini petikan daripada kitab Hujjatullahil Balighah
Keterangan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Baik. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala semua sekali menyalahi sifat makhluk. Menyalahi sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di dalam teks asal yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bukan seperti ilmu kita. Jadi berkenaan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, sifat mengetahui Allah taala ni tadi kita dah bincangkan sebelum ni, dan saya telah kemukakan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebahagian daripadanya telah pun kita temui di dalam perbahasan kita sebelum ini di dalam buku yang kita baca. Boleh tengok balik di dalam kitab ni. Mana berkenaan dengan ini? Yang mana seterusnya saya tambah pula ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menyebutkan berkenaan dengan antara sifat ilmu Allah Ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Yang pun kita dah kongsikan ayat tersebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan Allah Ta'ala, kami telah menciptakan manusia dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang terlintas di dalam hati-hati manusia dan sebagainya. Yang itu telah kita bincangkan berkenaan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak terbatas. Jadi mana Allah Ta'ala tahu, tapi bukan seperti ilmu kita. Allah Ta'ala maha berkuasa, tapi bukan seperti kuasa kita. Allah Ta'ala melihat, bukan seperti penglihatan kita. Sebahagian daripadanya telah kita bincangkan sebelum. Jadi di dalam huraian ni, Allah Ta'ala mensabitkan secara ijmali berkenaan dengan kewujudan diri dia. Sekejap. Kau sakit dia lagi ini. Ayuh. Pukul 9 suku. Allah mensabitkan secara ijmali akan kewujudan diri dia. Yang memulakan segala kejadian. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang diri dia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat dia. Sebutkan nama-nama dia. Jadi kalau kita tidak kenali sifat-sifat Allah, kita tidak kenali nama-nama Allah, kita tidak kenali mana sifat. Bila kita kata sifat, maknanya sifat sama ada zatiyah ataupun fi'liyah. Kalau kita tidak kenali semua tu, nescaya kita tidak akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan kenal Allah Taala. Jadi mana kita nak kenal Allah Taala ni? Kita nak kenal kita ni siapa? Macam di sini maknanya tanpa mengenali ini, maknanya tanpa mengenali Allah Ta'ala, manusia tidak mungkin dapat mendidik jiwa dia menjadi jiwa yang tenang, yang layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi mana? Mula-mula kita kena kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut sifat-sifat dia. Kita nak kenal Allah Ta'ala, kita kena tengok dalam Quran, kita kena tengok apa sifat Allah, apa nama Allah, apa sahaja yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Setelah kita kenal Allah Ta'ala tu siapa, barulah kita kenal kita ni siapa. Barulah kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengenali Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita,
Jadi setengah kalangan dia kata, dia guna kononnya hadis Nabi, man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sesiapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Allah, mengenali Tuhannya. Kata-kata itu tidak sabit daripada mana-mana hadis Nabi SAW, bukan merupakan hadis. Dan kata-kata itu tak tepat, tak betul. Nah, tu dia kata nak kenal Allah, kena kenal diri dulu. Lepas pada tu panjanglah cerita tu. Kenal diri tu sehingga rasa diri ini seperti tiada. Dan bila rasa diri ini seperti tiada, barulah tahu bahawasanya Allah Ta'ala tu ada. Macam-macam lah. Itu adanya cara falsafah yang diolah oleh mereka, yang mereka fikir itu adalah merupakan satu kebenaran. Sedangkan hakikat yang sebenarnya untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kita kena tengok apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya di dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda. Selepas daripada kita kenal Allah, barulah kita kenal diri kita. Barulah kita kenal diri kita. Sebagaimana kita nak kenal kita ni siapa berbanding dengan mak kita. Kita kena kenal dulu mak kita. Kita kenal mak kita, ini mak saya. Barulah kita kenal bahawasanya kita ni adalah anak dia. Bukan kita kenal kita ni anak kepada mak kita, baru kita kenal mak kita. Ni mak saya. Setelah kita kenal kita dulu, kita terbalik itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Mana ungkapan mengenal diri untuk mengenal Allah itu adalah ungkapan yang salah. Itu bercanggah dengan apa yang diajarkan, apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita daripada dahulu lagi. Kita nak kenal Allah. Kita nak tahu cara beribadat. Cara seperti kita kata, kita nak melakukan ibadat kurban 10 hari lagi, tak berapa hari lagi. Kita nak tahu cara dia macam mana, kita tengok dalam kitab-kitab fiqh. Kita tengok dalam kitab-kitab fiqh. Kita nak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok dalam kitab-kitab tauhid. Kita tengok dalam kitab-kitab tauhid. Dalam kitab-kitab akidah seperti kita ni. Sama ada kitab akidah tu tauhid tu mengikut metode salaf, metodologi salaf ataupun metodologi Asy'ariyah. Dua-dua kitab tu kita tengok dalam kedua-dua kitab tauhid itu kitab untuk mengenali Allah. Adakah kita tengok tu dia membicarakan berkenaan dengan diri kita dulu ataupun berbicara berkenaan dengan Allah? Yang terdapat dalam kitab tu tentang Allah dulu, tentang Allah ke tentang kita? Yang terdapat di dalam kitab tersebut adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya di dalam semua kitab-kitab tauhid daripada dulu sampai sekarang. Itu seperti yang saya sebut tadi. Tak kira metodologi mana, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Salaf ke, mana-mana kitab tauhid untuk kita mengenali Allah, kitab-kitab tersebut membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat 20 kita kata, metodologi Asy'ariyah. Maknanya mula-mula sekali duk bincang sifat wujud. Wujud siapa? Wujud Allah. Lepas pada tu sifat-sifat yang lain. Nafsiyah Allah, nafsi, salbi, dan sebagainya. Jadi semua tu membicarakan tentang sifat Allah. Jadi di sini saya nak cerita di sini, saya nak tegaskan di sini sebab golongan-golongan ini tetap wujud sampai hari ini. Ada kadang-kadang ada video-video
dalam WhatsApp video tentang apa mengenali diri lah, mengenali diri. Mana semua tu pergi ke arah kenal diri dulu, barulah kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun tak tahu. Jadi itu adalah merupakan ajaran batiniyah, ajaran yang bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Sebab tu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita tengok pengajaran daripada ulama-ulama kita, daripada dulu sampai sekarang, semuanya di dalam kitab-kitab mereka, semuanya mengajarkan cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara belajar, kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dahulu. Selepas daripada kita kenal sifat-sifat Allah, kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, barulah kita dapat didik jiwa kita ni, dapat didik jiwa kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dapat didik kita, jiwa kita ni bila menjadi Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, yang seterusnya melayakkan kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi maknanya sangat-sangat menyimpang pihak golongan yang mengatakan cara nak kenal Allah dengan cara mengenali diri sendiri. Tak betul. Menyanggahi, menyalahi cara yang ditunjukkan oleh ulama-ulama daripada dulu sehingga kini, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab tauhid. Baik. Jadi dalam soal mengenali Allah Subhanahu wa taala ni semua sepakat kena baca kitab tauhid. Tak ada siapa pun kata bila nak mengenali Allah taala ni kena baca kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni itu adalah seterusnya setelah kita mengenali Allah taala. Kita kenal Allah taala dulu, selepas daripada itu barulah kita belajar kitab tauhid untuk menyucikan diri kita, membersihkan diri kita supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tu menjadi lebih sempurna. Baik. Sebab tu mana awal agama adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi cara nak kenal Allah mesti kita tengok apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran dah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi kalau kita tak kenal sifat Allah, kita tidak akan sampai mencapai maqam ma'rifah. Tidak akan mencapai maqam ma'rifatullah. Nak capai maqam tu, kena kenal, tahu sifat-sifat Allah. Nak tahu sifat-sifat Allah tu, kena tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebutkan di dalam hadis-hadis. Jadi ini kadang-kadang bimbang juga kita tengok kalangan-kalangan yang ialah ulun yang mengajak untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar apa ceramah macam Haji Sya'ari, ceramah ma'rifatullah, ceramah mengenali Allah. Tetapi di dalam ceramah itu tak ada petik pun ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk pemahaman dia yang salah. Jadi kita berpelik. Semua guna akal. Akal dia sendiri nak kata dia petik daripada kitab metodologi Asy'ariyah sifat 20 ke, tidak juga. Dia petik daripada salaf, jauh sekali. Dia petik daripada kitab Maturidiyah, tidak juga. Semua main akal dia. Dan langsung tidak memetik kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi ceramahnya, tajuk ceramahnya ma'rifatullah. Jadi ini satu bentuk penyelewengan. Di dalam ilmu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya bila mana kata ceramah ma'rifatullah,
ceramah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat tidak mesti hak nombor satunya panduan rujukan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai juga orang minat. Ya, ialah kita tu memang. Itu maknanya sedikit sebanyak. Dan dalam ceramah dia memang, contoh ini satu contoh lah. Banyak unsur-unsur Jabariyah, unsur-unsur kesesatan, unsur wahdatul wujud yang saya sendiri dengar. Ada ceramah-ceramah dia tu boleh didengari di dalam YouTube. Dan dia sendiri pun sudah difatwakan sesat oleh maknanya pihak setengah jabatan oleh Jabatan Agama sesetengah. Seterusnya, sifat menunjukkan kepada kesempurnaan dan Allah mensabitkan kepada dirinya akan sifat-sifat untuk dia. Ia mempunyai hakikatnya, namun kaifiatnya tidak diketahui dan tidak dapat difikirkan dengan akal. Jadi sifat seseorang, kalau sifat kita lah, sifat manusia. Kalau sifat sempurna menunjukkan kesempurnaan kita. Walaupun tidak sempurna sepenuhnya sebagaimana sempurna Allah Ta'ala. Sempurna kita, sempurna manusia, tetap ada kekurangan. Kemudian, ada juga sifat kekurangan pada kita. Jadi kalau sifat kekurangan kita, sifat tersebut menunjukkan kekurangan kita. Jadi, sifat kesempurnaan, sifat yang baik yang ada pada diri kita menunjukkan kepada kesempurnaan kita. Walaupun tidak sempurna sepenuhnya, tetapi hanya sedikit sebanyak, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu pada Allah Ta'ala tidak ada sifat-sifat kekurangan. Tidak ada sifat-sifat kekurangan. Sebab Allah Ta'ala tidak ada kekurangan. Kalau Allah Ta'ala ada kekurangan, baru ada sifat-sifat kekurangan. Disebabkan Allah tidak ada kekurangan, maka tidak ada sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Macam kita ada kekurangan, maka adalah sifat kekurangan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Maka pada diri Allah Ta'ala penuh dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sabitkan kepada diri dia sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Dengan Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis-hadis baginda tentang sifat-sifat dia yang penuh dengan kesempurnaan. Kemudian semua sifat-sifat tersebut ada hakikat dia. Hakikat sifat mendengar bagi Allah Ta'ala. Hakikat sifat melihat bagi Allah Ta'ala dan semua sekali. Cuma kaifiat dia kita tak tahu. Kaifiat dia itu tidak diketahui. Maknanya kaifiat bagi semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diketahui. Dan ianya tidak boleh difikirkan dengan akal. Maknanya kita tak boleh nak fikir dengan akal kita lagu mana sifat mendengar Allah Ta'ala, lagu mana sifat melihat, lagu mana sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Jadi sebagaimana sebelum ni pun kita dah berbicara sedikit berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya telah sebutkan sebelum ini pun berkenaan dengan kaifiat bagi sifat-sifat tersebut. Semuanya kita tidak ketahui. Kemudian seterusnya berkenaan dengan kata-kata ungkapan nukilan daripada kata-kata Syekh Waliullah Ad-Dihlawi yang terdapat di dalam kitab Hujjatullahil Balighah, dan juga perbahasan berkenaan dengan adamul mumatsalah, tidak ada kesempurnaan antara sifat Allah dan sifat makhluk ni. Yang ni saya rasa saya akan bincangkan di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah.
Jadi rasanya untuk pagi ini kita tangguh setakat ini dulu. Kalau ada sebarang persoalan, kita boleh dikemukakan. Wallahu a'lam. Baik, jika ada sebarang persoalan boleh kemukakan kepada Ustaz. Silakan. Nampaknya sebenarnya jelas Ustaz, tak ada soalan. Ada soalan? Maknanya yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan kalam Allah adalah qadim dan sebagainya, mudah-mudahan semuanya dapat difahami dengan baiklah. Tadi saya rasa insya-Allah apa yang saya sebutkan tu sudah jelas. Cuma takut ada apa-apa kemuskilan yang timbul daripada apa yang telah yang saya sebutkan tadi. Itu saya beri ruang untuk tanya pada akhir ini. Tapi nampaknya insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan mendapat kefahaman daripada semua pihak, insya-Allah. Okay, baik, Kalau macam itu kita tangguh dulu lah. Okay, baik, kita tangguh dulu untuk sesi yang akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Ahmad Nasim atas kesediaan mengupas persoalan dan perkongsian serta pencerahan cukup jelas tentang kalam Allah itu adalah qadim dan Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah. Kalam itu adalah sifat Allah dan semua sifat Allah adalah qadim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perkataan Allah yang sebenarnya dan bukan perkataan selainnya. Dan terima kasih kepada para jemaah duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan teruskan lagi kuliah duha kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar untuk pengajian berkitab-kitab Al-Azkar. Dan Ustaz, saya silakan kembali pada Ustaz untuk tutup dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada semua, dan saya sudah dan terima kasih kepada pihak SPAQ di atas program perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan saya tutup majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.